Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-447 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Saya nak raikan yang berada di ruang komen terlebih dahulu. Saya nampak di ruang komen ada Nur Raziyah Mukhtar, Kati Khairuddin, Nur Hayati Yahya, Hardi Suhaimi, Nur Baiduri, Nur Hayati Sulaiman, Rusyatimah Asmari, kemudian Hafizah Hasan, Aminah Hitam, Fatimah Cikmat, Ija Rahmat, Rin Khairil, Nursiah Ismail, Ana Sukaimi, Saniyah Mustafa, Zaliha Kamaruddin, Tuan Nur Rahim Sharif, Zahara Alias, Cik Ba Wasini, Salina Muhammad Nur, Nisa Osman, Zahara Alias, Yaya Lia, Ramlah Dasuki, Zimah Don, Zaliha Kamaruddin, Maryamah Zakaria, Rosnah Sharif, Tumirah Damiri, Hajrah Zai, Hafsah Aminah, Aisyah Osman, Zanariyah Ibrahim, Faridah Manaf, kemudian ada Khairiyah Kaha, Nuraini Abdul Manaf, Rohani Abdul Jalil dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang mendoakan, moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-156. Surah yang ke-7 Al-A'raf bermula daripada ayat yang ke-46. Namun, sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, wa tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah, والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Namun, sebelum saya mulakan, bagaimana suara saya pada pagi ini? Sebab semalam ada gangguan daripada line saya, daripada internet saya. Maka ramai yang tidak jelas dan juga tak boleh dengar apa yang nak dikongsikan. Namun bagaimana pada hari ini? Kalaulah jelas, mohon komen jelas, dan mohon komen daripada mana supaya kita tahu daripada pelbagai tempat yang berbeza, maka sebenarnya jelas dan tidak ada masalah. Lalu bagaimana suara saya? Lalu sofa kata Nisa Osman, video dan audio jelas pagi ini. Bagaimana yang lain? Mohon maklum balas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kak Zimadun pun kata jelas daripada Ceras. Kak Aisyah Osman pun jelas. Kak Kati Khairuddin daripada Singapura pun jelas. Tanjung Malim, Kak Zaliha jelas. Rafi'ah Muhammad Saleh pun jelas. Kemudian Nur Raziyah Mukhtar, Crystal Clear di Seri Kembangan. Nur Hayati Yahya daripada Lumut. Zahra Alias daripada Parit Perak. Ana Sukaimi pun sebut. Sofa So Good Tampin daripada Fatimah Cikmat jelas. Nur Hayati Sulaiman daripada Beranang pun jelas. Jamalia Jaafar jelas. Selayang Kak Afizah, Kelang Rozana,
Aziz daripada Kelang, Kak Safia Singapura, daripada Ulu Kelang Ija Rahman, Rosna Syarif Seremban, Kajang Siti Aisyah Hassan, Zaini Wahid jelas, daripada Laman Seri Kak Aminah Sofa jelas, Sungai Petani pun jelas, Taiping, Kulim, Shah Alam, daripada Seri Kembangan, Pagoh, Teluk Panglima Garang, dan juga daripada pelbagai tempat. Alhamdulillah, ramai yang jelas. Namun, kalaulah ada yang tak jelas, mohon maklumkan. Maksudnya, kalaulah bukan seorang dua, ramai yang tak jelas, mohon maklumkan. Kadang-kala itulah dia daripada lain, kadang-kala elok, kadang-kala tidak. Okey, hari ini kita nak sambung apa yang sepatutnya kita baca semalam, namun tak sempat kerana line tidak bagus dan pada waktu itu ramai yang terganggu dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu hari ini kita nak sambung daripada surah yang ke-7 Al-A'raf, muka surat 156, bermula daripada ayat yang ke-46. Lalu kita dah selesai dah bahagian tafsiran penghayatan wa bainahuma hijab, di mana firman Allah Subhanahu wa taala wa bainahuma, dan di antara syurga dan neraka hijab, adanya pada waktu itu hijab. Ada sebahagian ulama tafsir berdasarkan kepada ayat yang ada dalam surah Al-Hadid. Mereka mengatakan hijab itu adalah umpama tembok, adalah umpama benteng. Namun pada waktu itu tidak menghalang percakapan suara seperti mana yang kita dah baca pada ayat yang ke-44. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca dahulu ayat 46 ini. Wa bainahuma, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara syurga dan neraka adanya a'raf, adanya hijab, adanya dinding, adanya penghalang. Dan kemudian Allah menceritakan dekat atas a'raf itu ada sesuatu. Maka a'raf maksudnya apa? A'raf maksudnya adalah al-makanul murtafi', tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi orang Arab panggil sebagai a'raf, sebagai tempat yang tinggi. Maka pada atas tempat yang tinggi, atas hijab tadi, atas dinding tadi, atas tembok tadi, firman Allah Subhanahu wa taala wa ala, dan di atas, maksudnya pada bahagian tinggi tembok tadi, al-a'raf, adanya golongan a'raf, wa alal a'raf, dan di atas tembok tadi adanya golongan a'raf. Lalu siapakah golongan a'raf ini? Firman Allah, rijalun, beberapa orang, beberapa manusia. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berkenaan tentang a'raf. Lalu siapakah mereka? Majoriti para ulama tafsir menyebut siapakah a'raf ini? Maka a'raf ini adalah golongan yang pada waktu itu istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Dia punya kebaikan dan dia punya keburukan adalah sama banyak. Istawat, sama di antara kebaikan dan keburukannya. Bila sama banyak, maka pada waktu itu dia tak boleh masuk ke syurga dan juga tidak dimasukkan ke neraka pada awalnya. Namun pada akhirnya nanti kita akan baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka daripada ayat ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alal a'raf, dan di atas benteng, tembok, hijab tadi, adanya golongan a'raf. Lalu golongan a'raf ini pandangan majoriti saya dah sebutkan tadi, pada waktu itu kebaikan dan keburukannya sama rata. Sama rata, 50-50. Lalu dia tak boleh nak dimasukkan ke syurga dan juga tak boleh dimasukkan ke neraka pada awalnya. Ini tafsiran yang pertama. Ada banyak lagi pandangan para ulama yang lain. Saya kongsikan sebagai contoh. Maka ada yang mengatakan wa alal a'raf. A'raf ini adalah para malaikat. Ianya adalah para malaikat.
Lalu perkataan rijal yang bererti lelaki dan manusia diterjemahkan malaikat yang berbentuk manusia. Dan ini antara pandangan yang masyhur juga, pandangan daripada Mujahid rahimahullahu ta'ala. Maka pandangan kedua, ada yang mengatakan A'raf ini adalah golongan malaikat yang berbentuk manusia. Lalu dia akan tegur ahli syurga dan dia akan tegur ahli neraka. Maka ini adalah pandangan yang kedua, iaitu ianya adalah malaikat-malaikat. Lepas tu bagaimana pula firman Allah rijal? Mereka tafsirkan rijal itu sebagai orang-orang yang pada waktu itu, malaikat yang pada waktu itu berbentuk manusia. Kemudian ada juga yang berpandangan bahawa ini adalah golongan yang salah seorang ibu bapanya redha, ibu bapa yang lain tak redha dengan dia. Ada juga pandangan begitu, pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, ada yang mengatakan ini adalah ashabul fatrah, orang-orang yang sebelum kedatangan Islam. Pada waktu itu tidak ada Rasul, tidak ada utusan yang dihantarkan kepada mereka. Maka ini adalah ashabul fatrah dan juga anak-anak kepada orang-orang yang tak beriman yang meninggal dunia sebelum baligh. Maka ini adalah pandangan yang lain. Sebenarnya banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Cukuplah kita ambil 4 pandangan tersebut. Namun pandangan kebanyakan para ulama, Ashabul A'raf adalah orang-orang yang pada waktu itu sama keburukan dia dan juga kebaikan dia. Maka pada waktu itu sama. Maka mereka ini pada awalnya akan diletakkan di tempat di antara syurga dan neraka. Lalu dia boleh nampak ahli syurga dan dia boleh nampak ahli neraka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan yang pertama ini adalah pandangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdullah bin Abbas, Huzaifah ibn al-Yaman dan Abdullah bin Mas'ud serta banyak lagi ulama yang lain. Maka pandangan yang pertama ini pandangan siapa tadi? Abdullah bin Abbas, Huzaifah ibn al-Yaman dan juga pandangan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Al-A'raf adalah golongan yang pada waktu itu dia berada di tengah-tengah syurga dan neraka. Kenapa? Sebab amalan dia pun tengah-tengah, sama rata, tidak lebih kepada kebaikan dan tidak lebih kepada keburukan dan juga kemaksiatan. Maka ini adalah Ashabul A'raf. Berkenaan tentang Ashabul A'raf, ada 12 pandangan sebenarnya. Saya sekadar akan kongsi 4. Ada 12 pandangan yang masyhur, yang terkenal berkenaan tentang Ashabul A'raf. Ulama dan juga sahabat yang mengatakan Ashabul A'raf ini adalah golongan yang pada waktu itu sama amalan baik dan amalan buruknya. Mereka pada waktu itu menukilkan riwayat daripada baginda Nabi SAW. Riwayat yang ada diriwayatkan oleh Ibnu Marduwayh daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW pernah ditanya tentang orang-orang yang istawat, sama keburukan dan juga kebaikan dia. Bila Nabi SAW ditanya soalan ini, baginda Nabi SAW menjawab, hum ashabul a'raf. Mereka inilah golongan yang Al-Quran sebutkan sebagai golongan al-a'raf. Maka ini adalah 4 penafsiran berkenaan tentang golongan Al-A'raf. Cukuplah kita ingat yang pertama, kerana itu adalah pandangan majoriti daripada zaman sahabat lagi, seperti mana pandangan Ibnu Abbas, Huzaifah ibn al-Yaman dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu ada lebih kurang 12 pandangan yang masyhur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal a'raf, dan di atas dinding hijab tadi adanya al-a'raf, golongan-golongan a'raf. Rijalun, mereka ini ada beberapa kelompok, ada beberapa orang. Maka pada waktu itu ya'rifun, mereka pada waktu itu mengenali kullan, tiap-tiap. Apakah maksud kullan, tiap-tiap di sini? Dalam kurungan antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Ya'rifuna kullan, dia boleh kenal tiap-tiap daripada penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Bagaimanakah tanda-tanda penghuni syurga? Antaranya wajahnya bercahaya, antaranya berada dalam gembira, maka dia tahu ini adalah penghuni syurga.
Dia kenal juga penghuni neraka. Pada waktu itu penghuni neraka ada tanda-tandanya. Pada waktu itu mereka ini saling bergaduh, saling salah menyalahkan. Wajah dan juga anggota badan mereka gelap disebabkan dibakar oleh bahan api neraka dan sebagainya. Maka ini firman Allah, ya'rifuna kullah. Orang-orang Al-A'raf ini mereka kenal tanda-tanda penghuni syurga dan juga tanda-tanda penghuni neraka. Sebab itu firman Allah, ya'rifuna, mereka mengenali kullan, tiap-tiap daripada penghuni syurga dan neraka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Mereka kenal penghuni syurga dan penghuni neraka dengan tanda. Seperti penghuni syurga bersih wajahnya, penghuni neraka pada waktu itu kerana berada dalam bakaran maka hitam legam wajahnya. Penghuni syurga berada dalam gembira, penghuni neraka sebaliknya. Itu tanda-tandanya. Ada juga tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, ya'rifuna kullam bisimahum. Orang-orang Al-A'raf yang berada atas tembok, dia boleh nampak penghuni syurga, dia boleh nampak penghuni neraka. Maka firman Allah, ya'rifuna kullam bisimahum. Maka penghuni orang-orang Al-A'raf ini dia boleh nampak ke dalam syurga dan dia boleh kenal orang-orang yang dia kenal. Ini tafsiran yang kedua. Dia kenal dalam syurga ada ayah dia, ada ibu dia. Kemudian dia pandang ke neraka, dia nampak pula dalam neraka tu ada orang yang kenal. Ya'rifuna kullam bisimahum. Maka tafsiran yang kedua, dia kenal penghuni neraka itu kerana sesuatu tanda daripada tanda-tanda yang dia kenal di dunia dahulu. Maka ini adalah dua tafsiran berkenaan tentang ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka iaitu Ashabul A'raf kullan, mengenali tiap-tiap daripada penghuni syurga dan neraka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Sama ada bisimahum ini kembali kepada penghuni syurga dan neraka, wajah putih dan wajah gelap, bahagia dan pada waktu itu tidak selesa dan sebagainya. Dan tafsiran yang kedua, bisimahum, kembali kepada orang-orang yang mereka kenal daripada kalangan orang-orang yang dia kenal di dunia. Adakah jelas so far? Maka ini adalah penerangan perkataan ya'rifuna kullam bisimahum. Maka orang-orang A'raf ni kerana dia boleh nampak dua-dua. Sekejap ada bunyi motor. Okey. Maka orang-orang Al-A'raf ini bila dia boleh nampak dua-dua, penghuni syurga dan penghuni neraka, maka dia akan tegur mereka. Al-Quran menceritakan kepada kita gambaran ini. Firman Allah, wanadau, dan mereka iaitu penghuni A'raf akan menyeru. Dia menyeru kepada siapa? Ashabal jannah, kepada penghuni syurga. Dia berada dekat tempat yang tinggi di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Maka dia akan tegur penghuni syurga. Daripada ayat ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh dapat. Yang pertama yang kita boleh dapat adalah bagaimana ayat ini menerangkan bahawa orang-orang Al-A'raf akan menyeru kedua-duanya, penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Tetapi mereka lebih selesa nak bercakap pada waktu itu, nak berbicara dengan penghuni syurga. Maka ini pengajaran yang kita boleh ambil. Dekat dunia pun kita kena dekatkan kepada kehidupan kita orang-orang syurga yang akhlak dia, tanda-tanda dia. Orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang sentiasa menunaikan perintah Allah, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang pada waktu itu mengamalkan sunnah Rasulullah. Kita nak dekatkan sifat-sifat penghuni syurga dalam kehidupan kita, supaya nanti kita tidaklah di hari akhirat menjadi seperti golongan Al-A'raf, tetapi terus masuk ke dalam syurga. Maka daripada ayat ini kita boleh belajar seperti mana orang Al-A'raf dia lebih selesa dengan untuk berbicara dengan penghuni syurga. Sepatutnya kita pun begitu. Di dunia ini kita sepatutnya kena belajar selesa untuk bersahabat, untuk pada waktu itu mengambil manfaat daripada orang-orang yang salih, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah, wanadau, dan akan menyeru orang-orang Al-A'raf kepada penghuni syurga. Maka apakah mereka akan cakap? An salamun alaikum, bahawa
kesejahteraan, keselamatan ke atas kamu. Sebab kamu dah berada dalam syurga. Kami ni tak tahu apa nasib kami. Maka pada waktu itu mereka ucapkan kesejahteraan. Mereka berikan salam kepada penghuni syurga. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Al-A'raf. Lam yadkhuluha, mereka tidak dapat masuk ke dalam syurga pada waktu ini. Kemudiannya kita akan belajar adakah mereka dimasukkan ke dalam syurga ataupun tidak. Namun waktu itu ketika mana dia sedang berbual dengan ahli syurga, lam yadkhuluha, mereka tidak boleh masuk ke dalam syurga, iaitu orang-orang Al-A'raf. Wahum yatma'un, dalam keadaan mereka sangat ingin untuk masuk ke syurga. Dia nampak ahli syurga sedang berada dalam kenikmatan. Siapa yang tak nak? Dia nampak ahli neraka kena seksa. Siapa yang tak takut? Maka pada waktu itu Allah gambarkan keadaan orang-orang Al-A'raf, lam yadkhuluha. Mereka tak boleh masuk lagi ke dalam syurga. Wahum yatma'un, dalam keadaan mereka nak sangat-sangat untuk masuk ke dalam syurga. Kita boleh belajar bahawa bagaimana orang yang nak sangat-sangat pada waktu itu untuk masuk syurga, tapi ada yang tak boleh. Di antaranya orang-orang Al-A'raf. Maka patut kita muhasabah diri kita. Adakah di dunia ini kita benar-benar nak syurga? Adakah di dunia ini kita benar-benar nak syurga? Itu soalan yang pertama yang patut kita tanya pada diri kita. Yang kedua adalah, adakah kita benar-benar melakukan amalan untuk mendapatkan syurga yang kita nak sangat tadi? Adakah kita benar-benar melakukan amalan? Adakah benar-benar kita melakukan pada waktu itu segala perintah Allah, perintah Tuhan? Adakah kita buat begitu? Lalu mereka ni pada waktu tu nak sangat-sangat masuk syurga. Firman Allah, lam yadkhuluha, mereka tak boleh masuk padahal mereka nampak nikmat syurga di hadapan mata. Wahum yatma'un, dalam keadaan mereka nak sangat-sangat. Allahumma salli. Siti Hawa Abdul Rahim kata Ashabul A'raf siapa? Ada 4 kita dah terangkan. Nanti boleh geturu balik nota di awal tadi. Tak lama baru je di awal. Maka nota tu ada. Afwan, saya tak dapat nak ulang sebab saya nak habiskan ayat yang ke-47 juga. Masa pun tak mengizinkan. Saya bukan tak meraihkan, tapi sebab dah terangkan tadi, nanti Siti Hawa boleh tengok balik catatan-catatan sahabat di atas, ataupun nanti boleh tengok balik. Sebab saya nak cuba habiskan ayat 47. Maka firman Allah, lam yadkhuluha, mereka tak boleh masuk ke dalam syurga dalam keadaan mereka nak sangat. Itu dekat akhirat kelak yang mana dah tak boleh melakukan amalan. Maka bagaimana kita di dunia? Adakah kita benar-benar nak syurga? Adakah kita benar-benar nak syurga? Lalu banyak mana taubat kita atas kesalahan yang kita lakukan? Banyak mana kesungguhan kita dalam untuk menunaikan perintah Tuhan? Bagaimana kesungguhan kita? Maka firman Allah memberi gambaran berkenaan tentang Ashabul A'raf, lam yadkhuluha, mereka ini tidak boleh masuk ke dalam syurga. Wahum yatma'un, dalam keadaan mereka nak sangat-sangat. Maka kita tak nak menjadi seperti itu. Kita sebenarnya mestilah nak sangat-sangat dekat dunia ini. Dan kita kena tunjukkan dengan amalan, dengan perbuatan kita. Maka ini adalah pengajaran kedua yang kita boleh ambil daripada perkongsian Hayati Quran hari ini. Maka Allah gambarkan begitu, bahawa Ashabul A'raf dia lebih selesa nak berada dekat dengan penghuni syurga. Kemudian Al-Quran menceritakan bahawa kadangkala Ashabul A'raf ni dia tak sengaja pandang ke neraka. Dia tak sengaja. Maka Al-Quran menceritakan pada ayat yang ke-47, wa idza, dan apabila, surifat, dipalingkan, absar, pandangan-pandangan, hum mereka. Wa idza surifat, dan apabila dipalingkan, absaruhum, pandangan-pandangan mereka, penglihatan-penglihatan mereka. Maka pada ayat ini kata para ulama tafsir, pada ayat ini apa yang kita boleh belajar? Ashabul A'raf ni dia tak nak pandang pun neraka sebab di sana penuh dengan jeritan, siksaan dan pelbagai azab. Maka dia tak nak pandang ke neraka. Dia nak cuba pada waktu itu bercakap hanya dengan ahli syurga. Namun kata Sahibul Manar,
Kata Sahibul Manar dalam tafsirnya, wa qad afada hadha at-ta'bir bil fi'l al-mabni lil majhul. Daripada perkataan wa idza surifat, antara perkara yang kita boleh belajar, annahum yuwajjahuna absaruhum ila ashabil jannah bil qasdi war ra'ab. Ashabul A'raf ni bila dipandang ke syurga, maka pada waktu tu memang dia nak pandang, dan pada waktu itu memang dia seronok tengok ahli syurga, bahkan dia berkeinginan sangat untuk menjadi ahli syurga. Maka sebab itu Al-Quran menyebutkan dengan perkataan wanadau, terus dengan bual bicara mereka. Sebab bila berbual maksudnya dah pandang, bila berbual maksudnya pada waktu itu hati dah seronok nak berbicara. Namun ketika mana Al-Quran menyebut berkenaan tentang tentang ashabun nar, penghuni neraka, maka pada waktu itu Al-Quran menggambarkan dengan perkataan surifat, dipalingkan. Maka ini menunjukkan bahawa ashabul a'raf ini mereka tak suka nak pandang kepada penghuni neraka, tetapi dipalingkan. Bila dipandangkan tak sengaja, tengah cakap dengan ahli syurga, tiba-tiba ternampak neraka dengan tak sengaja, maka menunjukkan bahawa mereka tak nak pandang pun pada penghuni neraka, takut dengan azab yang mereka nampak. Tetapi kadangkala kerana lamanya menunggu, mereka terpandang juga. Maka pada perkataan surifat absaruhum, pada waktu itu menunjukkan mereka tak nak pandang tetapi terpandang. Mereka tak nak pandang. Lalu pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang ke-47 ini, antara pengajaran yang kita boleh dapat itulah sepatut keadaan kita di dunia. Kita tak nak pun terjebak, tak nak pun pandang pada waktu itu perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara yang merupakan, yang boleh menjadikan kita penghuni neraka. Kita tak nak pun. Namun kerana lemahnya kita manusia, mungkin pada waktu itu kita tergelincir. Pada waktu itu kita terpesong sekejap. Maka pada waktu itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti keadaan ashabul a'raf ini. Maka Al-Quran pada waktu itu menceritakan, wa idza surifat, dan apabila dipalingkan absaru, pandangan penglihatan mereka, iaitu ashabul a'raf, ke mana? Tilqa, ke arah ashabin nar, penghuni neraka. Dipalingkan maksudnya dia tengok tak nak tetapi ternampak. Pada waktu tu dia tak suka nak tengok tetapi ternampak. Maka pada waktu itu Al-Quran menyebut qalu, mereka ini terus berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah jadikan kami, ma'a, bersama, al-qawmil zalimin, orang-orang yang zalim. Jangan jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Tengok, belajar daripada ashabul a'raf, yang mana kita boleh jadikan sebagai learning point untuk hidup kat dunia. Dia seboleh-bolehnya tak nak terjebak walaupun terpandang ahli neraka. Maka sebab itu kita boleh belajar dekat dunia ini pun, kita kalau boleh langsung tak nak buat sifat-sifat, amalan-amalan yang boleh menjadikan kita penghuni neraka. Tak nak terjebak pun, tak nak pandang pun, tak nak fikir pun, tak nak buat pun. Namun kalaulah terlanjur dan pada waktu itu tergelincir, pada waktu itu terbuat, belajar daripada ayat ini, pengajaran yang keempat, terus kembali kepada Allah. Seperti mana ashabul a'raf, mereka terus berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah jadikan kami seperti orang-orang yang zalim ini. Kami tak nak masuk ke neraka. Maka ini pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat. Bagaimana mereka terus berdoa. Dan dalam kehidupan kita pun begitu. Bila kita melakukan kesilapan, kita tergelincir, terus kembali kepada Allah, terus meminta kepada Allah supaya kita tidak dipesongkan lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah dikau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Maka inilah dua ayat yang kita boleh belajar berkenaan tentang ashabul a'raf. Dan ada beberapa pengajaran, ada 4 pengajaran yang kita dapat di sini. Mudah-mudahan menjadikan kita, bila nampak gambaran yang Al-Quran cuba sampaikan, kita pun tak nak jadi macam ashabul a'raf. Kita nak ada pahala kita, amalan baik kita, dan bertaubat, dan tak adanya dosa-dosa apabila kita bertaubat, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi jam 6 petang nanti
dalam program Hamba Ilahi, banyak orang yang mesej saya sekadar nak highlightkan berkenaan tentang program petang kita Ar-Rahiqul Maktum. Lalu sahabat kena tunggu dulu, sebab sebenarnya kita belum confirm lagi waktunya bila, masih lagi sedang tengok masa, dan kitabnya pun sebenarnya kita boleh confirmkan lagi. Kitabnya pun kita belum confirmkan lagi. Nanti insya-Allah kita lihat sehari dua ni bagaimana, sebab saya tengah fokus berkenaan tentang 16 hari bulan 9 nanti. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada jam 6 petang dalam pengajian kita Al-Azkar dalam program Hamba Ilahi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan.